الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Adapun zaman sahabat tak? Adapun zaman sahabat syaitan kurang. Nah, ya tu. Soal apa kita tu? Azri sambung kat mana Azri? Ada tadi bagi dekat WhatsApp. Oh, salah. Muka surat 58. Kita ni. Tak tahu. Oh, ceritakan baru. Bunyi dia macam mana? Bunyi macam mana? Maka berlafaz niat sebelum takbir itu sangat-sangat. Ya. Maka berlafaz niat sebelum takbir itu sangat-sangat berhajat di zaman ini. Nampak tak? Kerana buat menolak was-was syaitan. Zaman lah ni zaman manusia bersibuk, bergelut dengan macam-macam hal. Isu dia makin banyak. Isu akhir zaman ni banyak. Jadi was-was hati kita makin tebal. Tu kita sangat berhajat nak menolak was-was syaitan. Adalah syaitan terlebih banyak di zaman kita daripada zaman sahabat. Kerana syaitan sentiasa beranak. Tidak ada yang mati sebelum kiamat. Adapun di zaman sahabat, syaitan kurang banyak. Maka tiadalah bersangat hajat berlafaz dengan niat pada menolak was-wasnya. Itu cuma nak bagi alasan tambah ni. Maka mula-mula yang berkata haram berlafaz niat sebelum takbir itu ialah syaitan. Ni bahasa kasar ni. Supaya senang ia buat was-was orang sembahyang. Dan supaya jadi berpecah belah umat Islam. Kerana sudah beberapa kurun yang lepas, orang Islam tenang mengatakan sunat berlafaz niat sebelum takbir. Maka baru saya dengar syaitan kata haram berlafaz niat sebelum takbir tu. Habis. Maka setengah umat Islam yang bodoh, bingung, turut cakap syaitan. Dan setengah umat Islam yang bijak, cerdik, tiada turutnya. Maka jadi berpecah belah, berseteru sama-sama Islam. Maka tatkala itu, tergelak syaitan, tertawa-tawa. Celaka, jahat sungguh syaitan. Sebab pun ia kena laknat syaitan. Dijauh daripada rahmat. Ni isu zaman tu. Dah. Qal mu'alif rahimahullahu ta'ala bermula dalil. Wajib niat. Niat sebagai rukun dan wajib pula niat bersama-sama dengan takbir ihram itu ialah apa? Hadis yang sahih. Nampak nak baca lagi. Saya baca. Hadis yang sahih. Innamal a'malu binniyati. Artinya sesungguhnya segala amal itu, mana amal jawarih, amal anggota, bersama-sama dengan niat. Sesungguhnya segala amal mana sesungguhnya sah
segala amal itu bersama-sama dengan niat. Kerana ba pada bin niyati itu maknanya musahabah, mana ba musahabah. Innamal a'malu musahibatun. Sah amal tu musahabah, berserta dengan niat, bersama-sama dengan niat. Tiada munasabah dengan makna yang lain ba tu. Ba pada kata binati tu ba musahabah. Habis. Lagi dihurai panjanglah bab niat ni. Keduanya daripada 13 perkara rukun sembahyang itu takbiratul ihram. Akan datang tafsilan dia. Ketiganya berdiri betul ataupun ganti berdiri bagi orang yang tak mampu, tak kuasa. Akan datang hurai. Dan keempatnya baca Fatihah. Dan kelimanya rukuk. Dan keenamnya i'tidal. Dan ketujuh sujud. Dan kedelapan duduk antara dua sujud. Dan kesembilan baca tahiyat akhir. Dan kesepuluhnya selawat atas Nabi Muhammad SAW selepas baca tahiyat akhir. Dan 10 kesebelahnya salam. Dan ke-12 duduk bagi tahiyat akhir dan bagi selawat atas Nabi. Dan bagi salam. Ini duduk bagi salam. Dan ke-13 tertib pada yang lain daripada qiyam dan niat dan takbiratul ihram. Tu dia serentak lah. Habis ini ijma' lah. Akan datang hurai cara tafsil. Qal mu'alif rahimahullahu ta'ala faslun. Ini satu fasal. Ay hadza fasilun, bermula ini kalam yang akan datang ni satu fasal. Sesuatu yang menceraikan di antara pasal yang dulu dan pasal yang akan datang. Bermula segala martabat niat sembahyang itu 4 martabat. Maka martabat yang pertama iaitu sembahyang yang memada pada niatnya itu semata-mata qasad. Qasad apa? Qasad perbuat sembahyang. Semata-mata qasad artinya niat kerja buat diri sembahyang. Masuk diri sembahyang ni yang lain pada niat lah. Adapun niat tak masuk sini. Kalau niat masuk sini, mana kata tasalsul pula nanti. Niat berhajat kepada niat pula. Mana diri sembahyang yang lain pada niat lah. Semata-mata qasad sembahyang ya. Seperti niat aku sembahyang, tiada sebut sunat. Tak sebutlah sembahyang sunat duha ke tak. Sembahyang saja. Dan tiada sebut waktu pun tak. Seperti sembahyang yang punya waktu. Dan tiada sebut sabab seperti sembahyang yang punya sabab. Seperti khusuf. Iaitu martabat yang pertama ni. Sembahyang semata-mata tu. Niat sembahyang saja. Sembahyang sunat mutlak. Sunat mutlak ni sunat yang dilepaskan daripada kait. Sunat mutlak, sunat yang dilepaskan. Seperti mana air mutlak. Air yang dilepaskan daripada kait yang lazim. Air semata-mata. Kalau air kopi tu dikait air kopi. Mana dikait dengan kait yang lazim. Mana mutlak tu semua yang dilepaskan. Seperti kata Imam Malik. Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun atau qayyiduh. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Famin al-hamaqati an tasil ghazalah wa tafukkaha. Ban al-khalaiqi taliqah lepas. Yang dilepaskan. Al-ilmu sayyidun, ilmu itu sayyidun seperti pemburuan. Tasbih baligh. Mana kasayyidi. Kasayyid seperti pemburuan. Kasayyidin. Wal kitabatu qayyiduh. Bermula menulis ilmu tu pengikat bagi ilmu. Qayyid suyudaka.
ikatlah akan segala buruan kamu tu bil hibalil wathiqah, dengan tali yang kukuh, dengan tulisan yang jelas, tulis dengan pen. Famanal hamaqati, setengah daripada bodoh seseorang tu, antasidul ghuzalah, bahawa memburu ia akan kijang pemburuan. Lepas dia buru kijang tu, wa tafukkaha, dan melepas ia akan kijang tu, bainal khalaiqi, di antara orang ramai, taliqatan, dalam keadaan terlepas. Mana air mutlak, air yang dilepaskan daripada kait yang lazim. Mana boleh sah sebut air semata-mata. Cedok air sungai, cedok air telaga, cedok air mata air tak depan kita beberapa timba, sah panggil air saja. Sah air sungai, sah panggil air saja. Air hujan pun sah panggil air saja. Mana yang dilepaskan daripada kait. Tak sebut kait dia pun tak apa. Walaupun dia ada kait juga, air sungai. Tapi boleh lepas. Itu mutlak. Ini ni sunat mutlak. Sunat yang tak dikaitkan dengan apa-apa. Tak kait dengan waktu seperti duha. Tak kait dengan sebab seperti gerhana. Sunat mutlak. Sahaja aku sembahyang, Allah Akbar. Niat sembahyang saja. Itu martabat yang pertama tu. Habis. Seperti niat aku sembahyang, tak sebut sunat. Tiada sebut sunat. Dan tiada sebut waktu. Dan tiada sebut sabab. Iaitu sembahyang sunat mutlak. Dan yang dihubung dengan dia, mana disamakan hukum dengan sunat mutlak. Seperti tahiyat masjid. Sebab sembahyang tahiyat masjid ni, sembahyanglah apa-apa pun lepas kita masuk masjid, jadi tahiyat masjid. Sembahyanglah apa? Sembahyang waktu ke? Sembahyang sunat apa pun, lepas kita masuk masjid, hukum tahiyat masjid. Cuma mana lepas tuntutan lah. Lepas tuntutan tahiyat tu. Cuma kata Ibn Hajar, segi pahala boleh lah. Cuma lepas tuntutan tahiyat masjid. Ini khilaf lah, kata Syekh Ramli, tak apa. Semayanglah apa-apa semayang pun lepas kita masuk masjid. Tu. Jadi dihubungkan tu semayang sunat saja. Semata-mata semayang lepas tuntutan tahiyat masjid. Segi Syekh Ramli dapat juga pahala tahiyat masjid. Itu samakan hukum. Dan semayang minta hujan pun dia agak. Semayang apa-apa pun tak kira. Lepas tu kita berdoa lah minta hujan. Dan semayang hajat. Semayanglah apa-apa pun. Lepas semayang tu minta hajat. Dan semayang istikharah sama juga. Nak pilih dua benda. Yang baik dua-dua tu. Tapi minta Tuhan pilih yang mana. Lepas pada semayang tu, minta. Dan semayang sunat wuduk. Lepas pada wuduk tu, semayanglah apa-apa pun. Lepas tu kita sunat wuduk. Dan semayang tahajud, semayang lepas kita tidur. Lepas pada Isya kita tidur. Mangkit semayang apa-apa pun, nama semayang malam. Semayang tahajud. Itu martabat yang pertama. Makna, yang dituntut tu, qasad saja. Istilahnya qasad, niat semayang saja. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Dan ya. Boleh. Maya hadiah boleh. Maya hadiah ni kalau ikut turun Haji Cukup Diang lah. Sedekah pahala bagi saya mati. Nak mutlak pun tak apa. Tapi kalau ikut sini, di awal kitab disebut apa-apa ibadah, sabak ibadah fardu ataupun sunat, masuklah sembahyang fardu ke sembahyang sunat,
kita hadiah pahala kepada si mati sampai. Mana ikut sini sembahyang maghrib sampai ke. Lepas sembahyang maghrib, hadiah pahala kat dia. Sampai. Sunat mutlak pun sampai, apa-apa saja sembahyang. Sampai. Sekali. Tak ada niat khusus lah. Musalli sunatul hadiyati tak ada lah. Dan kita mutabat tak ada lah. Tengah kita bekam patu wahab ke, iqna' ke, i'anah ke, berjermi apa tak ada. Tu. Semayang apa-apa semayang lain lah. Tak ada niat khusus tak ada lah. Habis. Melainkan yang kita terpencil tu ada lah. Tapi nak hujah tak boleh lah tu. Itu. Tak kuat hujah dengan kita. Fardhan wa naflan. Pas main marib tak apa lah, pilih. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Dan matabah tu kita kata istikharah tu. Dahulu kata kemudian. Maka kalau kita masuk dihubungkan di sini ni, mana kata nak sembahyang waktu karahah tak boleh. Sebab dia masuklah bagi sunat mutlak. Istikharah. Lagi pula kalau pandang yang sebab, dia sebab kemudian. Sebab semayang dulu baru minta. Bukan pandang tentang hajat sentiasa. Hajat tu, semayang hajat tu, hajat sebelum semayang ada di hati hajat tu. Tapi pandang tentang minta hajat tu bila? Pas semayang minta. Kalau kita kata sebab pun, sebab tu kemudian. Tak boleh semayang waktu tu karuhah, tak boleh. Sebab tu kemudian. Seperti sunat safar tak? Semayang dulu baru bermusafir. Sebab dia kemudian. Tak boleh semayang waktu karuhah. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Dan martabat yang kedua. Sembahyang yang memada. Dengan qasad dan ta'yin. Ni pada istilah kan. Qasad ataupun niat. Ta'yin ataupun niat juga. Tak itulah. Cuma pada istilah. Dan kita pekah dia panggil ta'yin. Ta'yin tu pun diri niat jugalah. Betul. Cuma ta'yin ni apa dia akan datang. Iaitu qasad tu niat buat semayang. Qasad fi'lus salah. Dan niat waktu. Niat waktu dia panggil ta'yin. Niat waktu tu ta'yin. Pada istilah dia. Tapi diri niat tu jugalah. Masuklah hadis innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja bagi seorang tu apa yang berniat ia akan dia. Hak tu ta'yin tu. Hak tu lah ta'aruf, hak tu ta'yin. Jadi qasad, ta'aruf, ta'yin tu semua niat belaka. Qasad niat semayang. Ta'aruf niat fardu. Ta'yin fardu apa? Tu. Habis. Sini fardiyah tak ada lah sunat. Ta'yin itu niat waktunya. Atau sebabnya. Itu tiap-tiap sembahyang sunat. Tapi ta'yin tu jagalah. Nak jaga. Ta'yin tu pula kena idafat kepada barang yang ditakyin tu. Seperti sembahyang sunat duha, idafat ke duha. Bukan mayang tu sunat. Sunat tu sunat apa? Kena pula idafat kepada barang yang ia takyinkan tu. Seperti mayang sunat, lepas tu sunat tu idafat kepada duha pula. Sunat duha. Tu. Sunat tarawih masalah. Tu. Habis. Saya kata mayang sunat saja. Sunat apa? Sunat ni banyak. Kena idafat pula lah. Atas sebabnya. Itu tiap-tiap sembahyang sunat yang pendapat kedua. Yang mempunyai waktu atau sebab. Seperti sunat rawatib. Sunat-sunat yang kapit waktu tu. Dan gerhana rawatib ni dia punya waktu. Pasal apa ada waktu? Sebab rawatib ni masuk
serentak dengan masuk waktu. Seperti sunat qabliyah bagi zuhur. Masuk dia dengan masuk zuhur seperti gelincir matahari. Masuklah waktu zuhur dan masuklah qabliyah bagi zuhur. Mana ada waktu? Habis dia, habis dengan habis zuhur. Sunat ba'diyah zuhur pula, tu khilaf lah. Satu pendapat kata sama juga masuk dia dengan masuk zuhur. Cuma syarat nak sah buat ba'diyah tu setelah mengejar fardu. Tu satu pendapat. Pendapat kedua kata masuk waktu ba'diyah, bukan qabliyah. Masuk waktu ba'diyah setelah mengejar fardu. Tu khilaf lah. Tadi kita masuk serentak dengan masuk fardu, cuma syarat nak buat dia tu kena buat fardu dulu. Kalau kedua kata masuk waktu tu setelah mengejar fardu. Habis dia dengan habis fardu. Kalau gitu, buat teka-teki pada kita. Apakah semayang yang waktunya belum masuk tapi dah habis dah waktu dia? Teka-teki fiqh. Apakah semayang yang waktunya belum masuk tapi waktu dah habis? Jawapan dia tu, jawapan dia sembahyang ba'diyah bagi orang yang tak sembahyang fardu. Dia tak buat fardu lagi, waktu tak masuk lagi. Lepas tu dah habis dah fardu dia. Dah habis waktu dah, waktu zuhur dah habis dah. Dah masuk asar dah. Itu sembahyang ba'diyah bagi orang yang tak mengejar fardu. Tapi tak apalah, boleh qada fardu, qada ba'diyah. Waktu dah habis dah. Adapun qabliyah tak apa, dah masuk dah waktu walaupun tak buat fardu lagi sebab waktu dia masuk serentak dengan fardu. Boleh? Boleh. Boleh. Tapi kalau nisbah dengan witir, tahiyat awal ni duduk di ujung. Di ujung. Duduk 3 yang ujung. Boleh. Tak saya boleh. Kalau witir dia kena duduk 3 di ujung. Habis. Tiada sembahyang yang sunat yang punya waktu atau sebab. Seperti sunat rawatib, sunat kapit waktu. Cuma nisbah dengan asar dengan subuh tak kapit lah. Lepas tu tak ada ba'diyah bagi dia. Tak ada qabliyah bagi dia. Lepas tu nak kena kata tak sembahyang sebelum tak yalah sunat fajar, sunat asar. Maka memada aku sembahyang zuhur. Boleh dia dah. Iaitu niat aku sembahyang sunat zuhur yang dahulu tu kena idhafat lah. Sembahyang sunat yang dahulu qabliyah. Sembahyang sunat zuhur yang kemudian kena kapit lah, jangan kata sembahyang sunat saja, kena idhafat kepada barang yang kita ta'yin tu. Sunat zuhur yang dahulu. Sunat zuhur yang kemudian. Itu. Kata mu'alif rahimahullah, dan tiada syarat menyebut sunat. Menyebut mana meniatkan sunat lah. Betul dia. Engkau ke? Zuhur yang dahulu. Dan tiada syarat menyebut sunat. Maka memada aku sembahyang zuhur yang dahulu atau yang kemudian, tak syarat lah, yang dahulu yang kemudian, sebab tahulah bila yang dahulu tu sunat lah, atau yang kemudian. Tetapi sah sembahyang sunat asar dengan tiada sebut yang dahulu, seperti niat aku sembahyang asar. Langkau kan ni? Aku sembahyang asar 4 rakaat, maka jadi sunat asar. Kerana sunat asar itu tidak ada kemudian. Seperti niat aku sembahyang
Sunat asar tu. Sunat asar. 4 rakaat, maka jadi sembahyang sunat asar. Kerana sunat asar itu tiada ada yang kemudian. Tak payah sebut, tak payah ta'yin, tak payah kampuh dengan benda yang kita idhafat lah, tak payah. Habis. Mana kena sini kenapa? Kena ada 2 saja. Qasad dan ta'yin. Qasad ta'yin. Iaitu buat sembahyang dan niat waktu sebab. Niat waktu ya. Niat waktu dan sebab. Habis. Iaitu sembahyang sunat yang punya waktu atau sebab. Seperti sunat rawatib dan gerhana. Kita tengok sini, ibarat sini. Ibarat dalam I'anatul Talibin ni. Sini kata dalam I'anatul Talibin dia kata fal awwalu yashtaratu fihi thalathatu umurin, yaitu fi'l salah wa ta'yin subhan aw ghairihi natil fardiyah, ini sembahyang fardu lah. Wasani yashtaratu fihi ithnani. Kemudian niatul fi'li wa ta'yin, niat perbuat itu niat sembahyang, dan mentakyinkan seperti qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Sembahyang apa tu? Ba'diyah zuhur, qabliyah zuhur. Yang ketiganya syaratnya satu ya, iaitu itu sunat mutlak. Ni kita bicara dua dah. Sunat mutlak dan sunat punya waktu punya sebab. Kena niat 2 saja. Niat perbuat sembahyang, lepas tu kena ta'yin. Ta'yin waktu sembahyang dan sebab sembahyang. Seperti sembahyang qabliyah zuhur, sembahyang ba'diyah zuhur. Tu. Habis. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, dan martabat yang ketiga, sembahyang yang memada dengan 3 perkara, iaitu qasad, iaitu qasad perbuat sembahyang, dan ta'arud. Ta'arud ni qasad fardu, sembahyang fardu, artinya niat fardu. Qasad pun niat, ta'arud pun niat juga. Dan ta'yin, artinya menentukan waktu. Seperti niatnya aku sembahyang fardu zuhur, sembahyang fardu zuhur. Jadi ta'yin tu kena pada zuhur tu lah. Jadi ta'yin, ta'arud dan ta'yin tu duduk di hadis tu lah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Niat fardu dapat fardu, niat sunat dapat sunat, niat zuhur dapat zuhur, niat asar dapat asar. Mana kata ta'yin tu dengan ta'arud tu niat jugalah, bukan daripada niat. Cuma pada istilah saja ni, istilah ulama fiqh ni. Dia parasin qasad, ta'arud, ta'yin. Kesemua niat belaka. Qasad tu pun niat, ta'arud tu pun niat, ta'yin tu pun niat juga. Tak ada beza apa, cuma istilah dia. Nak mencari lafaz lah hadis tak ada lah. Nak cari lafaz ta'arud, ta'yin mana nak jumpa ya. Ini istilah dia pun. Semua niat belaka. Mudahlah nak bid'ah kan orang mudah. Tak jumpa. Orang kata istilah. Diri niat dia lah tu. Lepas tu bila dia jahil, mulalah bid'ah ke orang, mulalah kutuk menyesatkan orang. Punca apa? Punca jahil dalam badan dia tu. Menyebabkan hati dia rosak lah. Mulut ni berosak juga ikut hati dia. Lepas tu bid'ah ke orang. Lepas tu katalah orang sesat yang sedap lah. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Apa dia tu? Seperti sembahyang apa? Dan martabat keempat. Ada 3. Ada 4 pula. Bukan 3, ada 4. Martabat keempat. Sembahyang yang memada dengan 4 perkara. Jadi sembahyang tu. Tak niat 4 ni, tak susun 4 ni tak jadi. Pertamanya qasad, artinya niat aku sembahyang. Keduanya ta'arud, artinya niat fardu. Ketiganya ta'yin, artinya menentukan waktu. Seperti Jumaat. Cuma Jumaat ni syarat lagi. Syarat dia
berjamaah. Syarat sembahyang Jumaat ni kena berjamaah. Kalau gitu, kena niat satu lagi pula. Keempatnya, ta'yin nafsih dia panggil. Artinya menentukan dirinya jadi imam atau jadi makmum. Tu. Kena ada 4. Bukan 3, ada 4. Dia imam ke atau makmum? Seperti usalli fardal Jumaati imaman. Kalau tu imam. Makmuman kalau makmum. Aku sembahyang fardu Jumaat, aku ni imam atau aku ni makmum. Dalam keadaan aku ni imam ataupun makmum. Adapun sembahyang qasar, sembahyang yang dipendekkan daripada 4 jadi 2. Maka hendaklah ia niat qasar atau niat buat 2 rakaat usalli fardhu zuhri raka'ataini. Dia tu. Saja aku sembahyang zuhur 2 rakaat. Sembahyang asar 2 rakaat. Dalam tu, niat tu, dalam takbiratul ihram. Seperti aku sembahyang fardu zuhur qasar atau aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat. 2 rakaat tu qasar lah. Maka jika tiada niat qasar atau buat 2 rakaat dalam takbir. Tak niat qasar ataupun tak niat buat 2 rakaat. Tak niat tu dalam takbir. Maka sah sembahyangnya. Jadi sembahyang tamam. Kena buat 4 lah. Sembahyang tu sah tapi kena buat 4. Maka wajib atasnya buat beri cukup 4. Automatik akan jadi 4. Dia tak jadi 2. Salli fardhu zuhri 4 rakaatin tu sunat je niat tu. Niat bilangan rakaat tu sunat. Tiba-tiba sini usalli fardhu zuhri. Ada itu. Qasar taruh ta'yin dah ada dah. Lepas tu dia kembali pada mana? Kembali pada tamam. Seperti kita berjual beli lah. Bila semata-mata akad jual beli, jadi tunai lah. Dia tak ada hutang. Dah tak sebut hutang lah, jadi tunai. Dia kembali pada tunai lah. Ni pun dia kembali pada 4. Dia tak ada 2. Walaupun kita tengah bermusafir ni. Wajib tamam. Maka wajib atasnya orang yang sembahyang tu buat beri cukup 4 rakaat. Maka haram atasnya memutuskan sembahyang. Sebab memutuskan sembahyang fardu tu haram. Sembahyang fardu dia tak sama dengan sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni boleh kita putuskan. Cuma kalau tak ada hajat apa, makruh lah. Tapi bila kita putus sembahyang sunat, taklah jadi haram. Berhenti. Sembahyang. Tak pasal apa dia berhenti sembahyang. Dia putuskan sembahyang dia. Tak haram. Adapun sembahyang fardu, haram kita memutuskan sembahyang. Walaupun duk bertolak hadas tapi tak ada mudarat apa. Sembahyang nak kena bertolak hadas tu pun kita kena tahan. Jangan sengaja lepas melainkan dengan sebab mudarat tak apalah. Mudarat. Tu macam mana yang kata makruh sembahyang dalam keadaan bertolak hadas tu? Makruh kalau sebelum sembahyang ni main dah, pergi tahan pula. Sunat waktu tu dia lepas buang pergi ambil wuduk lain. Walaupun luput jemaah pun. Bagaimana? Walaupun tak dapat cukup rakaat dengan imam. Lepas dulu. Tu. Kata ambil wuduk main sembahyang. Tapi kalau dia tengah-tengah sembahyang tu, hadas dia bertolak. Dia kena tahan kalau tak ada mudarat apa. Dengan sengaja lepas atau dia sengaja membatalkan sembahyang. Tak boleh. Sembahyang fardu. Tu jagalah dah tafsir kitab fiqh dah tu. Jangan ibu ayat kata kena hidup lepas ikut dan. Dia ada tafsir dia. Tu. Haram memutuskan sembahyang. Tak edi tak boleh tu. Sembahyang aku tak niat qasar ni. Tak edi, berhenti. Haram. Pasal haram memutuskan sembahyang fardu. Tu. Puasa fardu ada pun hak sunat. Itu tak diharam.
Dia ada beza. I'tiqad dengan memutus lain. Kalau dia beri'tiqad, semayang dia tekat terus. Baca Fatihah berhenti. Ha, tu i'tiqad yang salah. Sama dengan mandi apa? Dia mandi sunat ke, mandi fardu ke, mandi Jumaat ke kan? Mandi sekat, nak berhenti tak mau mandi Haram tak? Tak haram. Tu. Yang jadi haram ni, bersepakat ibadah rosak ni kalau dia beri'tiqad. Mandi sunat ni, mandi dekat kepala saja, badan tak gaduh. Tu salah. Adapun nak berhenti setengah jalan, tak jadi haram apa. Habis. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Maka haram atasnya memutuskan sembahyang. Kerana nak buat lain dengan qasar. Haram lah. Tapi kalau dia putus pun, jadi juga qasar tu. Jadi juga. Dan berhenti atas sembahyang, lepas tu dia niat lain qasar. Jadi, bukan tak jadi tak. Tapi haram dia berhenti tu. Ya. Dia kena tamam juga. Dia kena ikut kepala dia. Kepala kereta api dia. Dia kena tamam juga. Tak boleh buat qasar. Sebab kena ikut sebab dia ikut orang tamam. Habis. Faslun. Ini bahasan bab niat ni panjang lebar macam ni. Batu Mu'in belakang. Dia kitab Batu Mu'in ni dia angle dia lain sikit. Kalau kita baca kitab macam kita Iqna. Cara bab tu juga. Tapi angle dia lain. Sebab Batu Mu'in ni dia buat cara lain sikit. Buka kitab ya, habis selesai mukadimah. Kitabus salati. Tak cemuih lah kita mengaji. Ta'rif semayang dulu. Dia ajak kita semayang. Tapi kok mana pun dia bercara juga lah. Ayat mutlak dia bercara juga. Sebab apa? Syarat semayang tak ada. Dia sebut syarat semayang. Tak dapat tidak. Kena bahas juga bab wuduk. Lah habis bab wuduk. Kena bahas juga ayat mutlak. Cuma tak cemuih lah kita mengaji. Boleh kita nak mengaji apa? Kitabut Taharatim. Cemuih dah. Dengar Kitabut Taharat cemuih lah. Kalau orang duk bisa mengaji dia cemuih lah. Tapi dah mengaji juga tak apalah. Nak jumpa dah ada benda dia jumpa selalu lah. Dia jumpa nak bahas yang mutlak lah pula dah. Tapi pertemuan sedap sikit sebab apa? Kitabus Salati. Benda sama juga nak bahas. Tapi dia bawa angle kot lain tu. Taklah cemuih. Lepas tu dia bawa isu-isu dalam pertemuan pula. Isu-isu yang kita sangat-sangat berhajat. Dia buat tu. Cara dia. Yang ni macam kita Sulun Sibian lah. Sulun Sibian macam kita lain. Kita mengaji tu kita rasa dia bawa cara lain sikit. Kita tak jemu. Jemu lah, nak buka, nak lepas hebat taharah Allah. Cemuih lah. Cemuih. Kalau orang tak bisa mengaji lah. Kalau tak kisah tak apa lah. Dalam kitab apa sebab tu? Dalam bab-bab apa semua macam tu lah. Kalau buka Nahu, bab kalam tak ada. Cemuih lah. Cuba buka. Babul Arabi luar. Tak apa. Taklah cemuih sangat. Batu Mu'in dalam juzuk ketiga, juzuk keempat tu syok nak dia bahas. Habis. Dia benda apa pun benda apa tak kira benda dunia ke, benda ilmu, benda apa pun akhirnya ilmu satu benda semua jadi hiburan belaka. Awal-awal tu rasa payah. Lama-lama benda tu jadi hiburan. Sebelum nak jadi hiburan tu jadi susah lu nak buat kereta apa tu juga. Awal buat kereta tu pegang steering cekau gear tak kena. Pegang gear
lepas parit. Jadi duk susah payah dah. Sebelum dapat hiburan dengan sedap buat kereta ni susah dulu. Ilmu sebab tu jugalah. Nak dapat kemanisan ni bukan senang. Manis cara kita lah, bukan cara ulama cara kita ni. Tu. Dia bersusah dululah duk mengapai. Tu. Habis. Ni kita ni masuk tak dapat kemanisan ni duk bersusah payah dulu. Bukan kata orang yang bawa dah, orang yang jadi penonton sebab juga. Kalau orang jadi penonton, dia tengok kita buat persembahan motor. Angkat tayar belakang, angkat tayar depan. Macam-macam alasan motor kita. Bila jadi hiburan bagi penonton? Hiburan kat penonton ni kalau orang tu mahir. Orang tu mahir sungguh dengan persembahan dia tu. Oh, hiburan bagi penonton. Kalau dia pun tak mahir, penonton bukan hiburan, duk seriau. Duk seriau junang kepala dulu. Duk seriau. Jadi hiburan apa tu? Duk seriau. Tak jadi hiburan. Macam tu juga apa-apa persembahan, ilmu sebab tu juga. Kita duk seriau ni. Mengajak ni, pergi terbabah. Orang nak terbabah kita duk seriau kat dia. Tak ada hiburan. Bagi dia pun bukan hiburan, bagi kita dengar pun bukan hiburan itu. Duduk seriau. Kata mu'alif rahimahullah ta'ala. Faslun. Ke apa dah? 10 dah. Tambah sikit lagi. Kita 9.30 ni dah. 9 suku. Sikit lagi. Bermula syarat sah takbir ihram itu 21 perkara. Bilang bagi cukup. Jangan terlepas satu. Pertamanya dengan bahasa Arab. Itu pun bagi orang yang kuasa, orang yang mampu bertutur bahasa Arab. Jika tiada kuasa, sebab baru masuk Islam ke, ataupun memang lidah dia tak kuasa dah, lemah, benak yang melampau ni, tak kuasa nak tutup bahasa Arab, maka hendaklah diterjemahkan dia takbir tu Allah Maha Besar dalam bahasa dengan apa-apa bahasa lah. Jikalau bukan dengan bahasa dirinya sekalipun, dia orang Melayu, dia cakap bahasa daripada Melayu, bahasa orang putih, tak kira. Sahlah takbir tu dengan apa-apa bahasa. Habis. Dan keduanya dengan lafaz Allah. Dan ketiganya dengan lafaz akbar. Tak boleh. Allahur Rahman tak boleh. Allahur Rahim tak boleh. Dia kena Allah Akbar. Itu dua kalimah. Dan keempatnya dengan tertib antara dua lafaz. Tak boleh kita terbalikkan. Akbarullah tak boleh. Dan kelimanya takbir itu pada ketika berdiri. Bagi yang kuasa berdiri ataupun ganti berdiri. Bagi yang tak kuasa seperti duduk ganti berdiri. Mengiring melentang. Tu. Pada 9 fardu dia kena berdiri bagi yang kuasa. Lepas takbir. Keenamnya dengan dimatkan hamzah. Dengan tiada. Keenamnya tiada dimatkan hamzah lafaz Allah. Seperti dia kata Allahu. Dia kata A tu ada dua hamzah di tu. Solah A di A tu A saja. Mak badal. Allahu Akbar jadi istifham dah. Takut-takut isi ingkari dah. Makna nafi. Tidaklah Allah Maha Besar. Istifham ingkari dah. Tadi istifham ni. Maka itu dimatkan hamzah tu Allah Akbar tu tiada sahnya. Boleh jadi. Bukan kata orang hak reti arah, orang tak reti, orang hak reti kadang-kadang praktik tu. Reti sebasai, buat kadang-kadang tak kena.
Sebab kadang-kadang dia orang panggil terlepas pandang memang lah kata. Mengaji dah. Tapi tak kena buat. Sebab tu kalau kalau main hidayah Tuhan lah. Hidayah ni punya orang tegak kita. Ini tak boleh buat ini ni. Memanglah kita orang tegak kita ni memang kita berasa hati jugalah macam mana tegak tak. Tegak ni merasa hamailah kalam pantun pun berasa juga. Hamailah bahasa cantik macam mana pun orang tegak ni mana berasa. Habis-habis Allah jahilnya aku berasa lah. Tapi kena terima teguran tu. Pasal apa bila orang tegak kita kena terima? Sebab ada banyak sebab. Salah satu dia apa dia? Kalau kita tak terima, kita buat juga. Nanti sakit hati lagi. Kena tegak pula. Dah sakit kali kedua. Sakit pula dah. Kena tegak pula dah. Jangan bagi sakit banyak kali. Orang nak tegak kita lama dah ayat mutasyabihat tu. Dah berdebat dengan orang lama dah. Zaman dulu dah berdebat dengan orang. Ayat mutasyabihat. Bab takwil. Tak terima, nak keras perut. Kalau hang terima dulu pun lega banyak lah. Tiba-tiba tak terima. Tiba-tiba lah kena terima. Ya Allah sakitnya. Kalau hang terima lama dah alim dah selesai lama dah. Tu kata. Bila main hidayah tu kena terima lah. Kena ikut. Tu. Teguran tu. Tuhan dah suruh pada kita. Kenapa tak ikut? Lepas tu lah tak pedih. Kalau ikut dulu tak pedih lah ni. Lega lama dah. Tu bila orang tegak kena terima. Sebab apa? Takut kita pedih banyak kali. Pergi selesai bang pedih. Pedih sekali tak apa. Dia Allah Akbar orang tegak kena terima. Habis. Dan ketujuhnya, tiada gugur hamzah akbar. Seperti dikatanya Allahu kabar. Tak tentu benar ni. Kita kata apa? Kita kabar saja. Memanglah kadang tak boleh dia kelabu-kelabu. Dia kelabu. Lebih lagi orang Melayu ni kadang-kadang dia kedekut makhraj. Dia buat ringan-ringan. Seperti Allah mazza. Sad ni dia kedekut nak sebut lah. Allahumma zalli ala. Sad dia. Bunyi sad. Tak sad. Dia kedekut makhraj. Kadang sa, kadang apa. Sebab tu bila kita mengi tajwid, tok guru kita ajak perkemah. Sebut dengan terang, nyata. Makhraj tu. Biar derah. Ni nak sebut pun kedekut-kedekut. Sin tak sin, sad tak sad, zal tak zal. Cuba sebut bagi jelas. Tu. Ni Allah Akbar. Tu. Ba tak ba. Ro tak ro. Jangan. Dia sebut. Habis. Bismillah tu. Sin ke apa tu? Ni Allahu Akbar. Tak payah mana pun. Kalau makhraj orang putih dia jaga sangat tak? Makhraj bahasa orang putih. Slang orang putih. Jaga makhraj orang putih. Sri ambon. Wara ambon. Wara. Slang mereka. Tu. Sampai main nak semayang sebut tak betul. Ada. Dia ada. Slang dia ada. Arab ni pun slang dia kena sebut. Bagi jelas. Nak mengesahkan semayang ni. Siap dengan sengau lagi. Slang mereka ni tu. Slang cowboy. Ni main nak semayang tak betul sebut. Dan ke-8-nya, tiada memada, tiada dimatkan ba akbar seperti Allahu Akbar. Ni orang Melayu aja ni. Luar semayang, jadi gitulah semayang betul-betul terbawa.
Assalamualaikum. Ya tu. Tang mana pergi buh waw lepas mim tu. Lepas kaf. Assalamualaikum. Ada waw situ tu. Tak ada waw. Assalamualaikum. Ni pun kita tunjuk Allahu Akbar. Tu terkejut. Main semayang pun Allahu Akbar. Ada buah alih lepas pada ba. Tu. Tak boleh tu. Itu panggil mat Melayu. Melayu ni bahasa dia bukan ada mat. Arab dia ada mat. Dia panggil mat tabi'i. Mana tabiat Arab ni kena ada mat situ. Kalau tak ada mat jadi lurah, jadi makna lain. Arab ni ada mat makna lain. Tak ada mat makna lain. Dia panggil mat tabi'i. Daripada mat tabi'i tu jadi keluar mat far'i. Melayu tak ada mat. Cuma Melayu ni mat pun sendiri. Mat dia pun sendiri. Ikut dan dia. Nak panjang tahu nak pendek tahu ikut dia. Bahasa Melayu tak? Mai-mai hak ni pun dibuh mat dia. Mat Melayu. Allah Akbar. Tu mat Melayu tu. Arab tak ada mat tu. Sebab Melayu ni mat tak ada mat kan makna macam tu juga. Putih. Macam tu tak? Putih macam tu, putih macam tu. Panjang pendek makna putih juga. Tapi Arab tak boleh. Panjang makna lain kadang, pendek makna lain. Tu. Kadang-kadang sangatlah makna sama tu. Tu. Itu panggil mak tabi'i. Habis. Maka tidak sah panjang. Alih lepas pada ra, apa pada ba. Kerana maknanya, ni ubah makna, gendang besar. Maka jika dengan sengaja, lagi ketahui akan harap, sama ada pada takbir ihram atau lainnya, nasihat jadi kafir kalau sengaja lah, murtad kalau sengaja, dia tahu makna pula. Tak sengaja tak tahu makna tak apa. Sengaja pindah qasad makna tu lah tu. Ni murtad lah, na'udzubillah min zalik. Qasad makna dia. Dan ke-9-nya tiada tasydid akan dia seperti dikatanya Allahu Akbar. Akbar dia kata itu. Tasydid tambah. Ni tasydid yang mengubah makna ni. Akbar. Maka tidak sah. Dan ke-10-nya jangan tambah waw yang sakin, yang suku yang tak ada baris lah, atau yang berbaris. Bahasa Melayu kata baris lah, Arab kata harakat. Tapi asal harakat dengan sukun ni bukan kena di baris tu. Harakat ni kena pada gerak mulut saja. Harakat dham, gerak mulut muncung. Zaidu. Harakat fathah, buka, Zaida. Harakat kasr, pecah mulut ke bawah, Zaidi. Asal gitu. Harakat ni mana gerak mulut. Bukan harakat mana baris tu. Bukan hak tu nak. Sukun pula, matikan dia. Zaid. Tu mati. Matikan dal. Tu. Habis, tu mana baris. Tapi tak apalah. Panggil baris tu, kita faham harakat mana gerak mulut. Seperti dikata Allahu Akbar. Tu dia buh. Wow lepas pada ha. Allahu Akbar dia kata gitu. Atau boleh tambah, dia tak buh baris. Dia tak sakit, dia buh baris. Allahu wa Akbar. Allahu wa Akbar. Allahu wa Akbar dia buh wow. Ini orang Melayu kena jaga sangatlah ni sebab bukan luar kita. Kadang-kadang kita jadilah. Kalau orang luar Arab dia suka nak jadi macam ni. Dia cakap Arab dah tahu. Tambahan-tambahan ni. Maka dia sah tambah tu. Dan ke-11-nya jangan tambah waw dahulu daripada lafaz Allah seperti dikata Wallahu Akbar. Nak atah tak mana? Dia berwaw nak atah tak mana? Mula-mula buka nak atah dah. Kalau dia atah tahan tu tak apa. Wassalamualaikum tu ada bahasa lagi tak? Sebab dia hujung. Tambah waw di lafaz assalam tak apa tu. Sebab ada bahasa.
Wassalamualaikum warahmatullahi. Tu ada waw ni. Mula-mula waw dah. Waw pa sini ni. Maka dia sah. Dan kedua belahnya jangan ditukar hamzah dengan waw seperti dikatanya Allahu Akbar. Tadi wa akbar ni wakbar. Maka tidak sah juga. Dan ke-13 jangan tukar kaf akbar dengan hamzah tapi dikatanya Allahu Aubar. Allahu Aubar. Aubar ni mana? Aubari. Aubar. Maka tak sah juga. Dan ke-14nya tiada diam antara dua lafaz Allah Akbar. Diam pula diam panjang lebih daripada bernafas. Allah Akbar. Tapi kena wakaf dengan Allah. Tu tak wakaf. Tak habis kalimah tu. Dia nak pisah dia kena habis kalimah. Allah Akbar. Tu. Jangan diam celah-celah tu. Diam yang panjang lah. Maksud diam panjang dhabit dia lebih pada bernafas. Kalau bernafas tak boleh. Allah Akbar. Tak apa. Dan berhenti penat. Kalau berhenti penat tak apalah. Lebih pada qadar berhenti penat dan diam. Yang pendek habis. Sekarang tu. Dan dia ada mula lain lah. Dan diam yang pendek qasad memutuskan dia. Diam tu pendek dah tapi qasad nak putus sampai Fatihah jugalah. Diam tu pendek tapi qasad nak putus. Kalau diam tu pendek, qadar bernafas, qadar berhenti penat tapi tak qasad putus tak apa. Allah itu qasad putih. Tak boleh, dia kena mula lain. Maka tidak adapun diam yang pendek yang tiada qasad memutus akan dia seperti diwaqaf antara Allah tak akbar. Dan jika tiada hajat kali pun sesahaja, maka itu sah serta makruh lah putih tu. Dia kena sambung Allah Akbar. Ni dipanggil ini dalam masalah fiqh, huruf fiqh. Jangan nak campur ilmu tajwid sini. Fiqh. Jangan nak berkata pula tak sah lah apa semua. Sama juga orang nak bahas tu. Allahu Akbaru kabira tu. Dia kata tak boleh. Dia kata Allahu Akbar kabira tak boleh. Tak sah semayang. Tu bahasan apa tu nak campur aduk dengan fuqaha kita sah. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah kathira. Asal itu kena wasal lah pergi buat akah orang tu. Tapi kalau wakah juga sah tak? Sah mayang. Ini bahasan fiqh, nak campur aduk dengan tajwid dia tu. Tulis buat tu. Nak kata tak sah mayang lah. Duk bahas kat mana tu. Tu. Lopak mana hang bahas tu. Ini lopak fiqh. Aduh, macam-macam. Penat semua tu. Membenatkan orang semua tu. Boleh. Ataupun sengaja berhenti tak apa. Jangan lama. Ataupun jangan qasad memutus. Allah, lepas tu nak berhenti tak mau kata lah. Kena ulang lain. Sama dengan kisah masalah Fatihah lah. Fatihah tu sebab tu dia ada masalah. Masalah tak bernafas macam Fatihah lah. Sebab gitu. Kalau kita mana wakaf, apa nama wakaf? Wakaf ni berhenti dengan bernafas nama wakaf. Kalau berhenti tak bernafas nama saktah. Boleh tak kita baca dengan saktah? Boleh? Fatihah ni pun bukan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebab ada orang kata tak sah. Dia kata kalau kita berhenti celah-celah Fatihah tu antara ayat dengan ayat tak bernafas tak sah Fatihah. Pula dah tak sah semayang dia kata. Pasal apa? Pasal wakah dia kena ambil nafas dia kata. Ini bahasan fiqh. Sedangkan bahasan tajwid sendiri pun sah. Kita saktah dengan tak ambil nafas. Sebab dia ada beza waqaf dengan wasal tak? Kalau kita baca dengan wasal kena ujung-ujung tu kena baris dia kena wasal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tu nama wasal. Adapun nama wakaf Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasal wakaf tak ambil nafas lah. Tapi
Sah tak? Kita wakaf. Tapi kita tak ambil nafas. Boleh? Boleh. Sah bacaan. Macam orang mati tak? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimah lain-lain tu. Bukan wasal tu. Semua wakaf-wakaf. Tapi wajib ambil nafas tak? Kau kena wajib ambil nafas tak? La ilaha illallah. La ilaha. Itu. Oh, jenuh. Lain kawan ni pula dia nyawa setahun sekali. Dia menyawa setahun sekali. Ambil nafas setahun sekali. Tu misal lah yang musnah pada adat lah nak buat misal. Tahun ni, tahun 2021. 2022 pula ambil pula. Kalau itu Fatihah dia macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak ambil nafas pun. Sah apa dia? Sah. Tapi dia wakah. Wakah ni ujung tu dia kena berhenti. Kena berhenti ma'arib semua. Kalau nak ma'arib. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti elok. Cuma tak ambil nafas. Jangan kata tak sah. Jadi hurai kata tak sah semayang pada hai. Kena baca kitab fiqh. Kitab tajwid pun kata sah. Kitab fiqh lah sah. Lagi-lagi sah. Tapi hurai hak tajwid masuk lambat fiqh. Kadang-kadang hak tajwid pun kata sah. Lambat saktah. Tak menafas. Boleh. Tentu putih. Wallahu a'lam. Ke-15 ni. Wallahu a'lam. Allah. Ada apa? Tak apa. Kelabal. Ada. Tak ada solat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala.